A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yarau ila at-tayr musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa Allah. Tidakkah kamu lihat, wahai kafir-kafir Mekah, pada burung yang dipandang hina? Kita dengan burung makhluk kecil ni kita pandang hina. Tidakkah kamu lihat, Tuhan kata kepada orang kafir Mekah, tidakkah kamu lihat kepada burung yang Allah buat, yang mana burung ini makhluk kecil yang kamu pandang hina kepada burung ini? Tidakkah kamu lihat kepada burung itu, terbang ia di langit, tiada yang memegang akan dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala jua yang kontrol dia dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh tengok. Sebelum ni tuan-tuan, kita baca wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Satu doktor telefon saya. Masya Allah Ustaz, dia kata, Ustaz, ayat yang Ustaz baca di masjid, apa tu saya tengok dalam Zoom kuliah, dia kata, Ustaz baca ayat tu, Allah sebut benda tu, dia kata memang itulah sequence ataupun urutan perkembangan deria manusia. Saya kata ayat mana satu? Ayat yang Ustaz baca, dia kata Allah sebut kata manusia, Allah bagi as-sama', pendengaran, kemudian Allah bagi al-absar, penglihatan, kemudian Allah bagi af'idah, bagi hati. Ataupun setengah orang kata af'idah, hati itu ialah fikiran. Ustaz, dia kata perkembangan budak janin dalam perut mak memang ikut urutan itu, dia kata. Subhanallah. Rupanya tuan-tuan, Allah dalam nak turunkan kalam dia, ni Quran ini kalam Allah. Dia nak turun ni, dia bukan turun sembrono. Dia turun tu, dia mengambil kira semua benda. Manusia ni, dia kata, sejak daripada dalam perut mak, baby ni, sejak daripada dalam perut mak, Allah bagi dekat dia as-sama', dengar. Dia mendengar. Dia berkomunikasi di antara mak dia dengan dia dalam perut ni. Sains membuktikan benda ni. Baby duduk dalam perut tu, mak duduk bercakap tu. Sambil duduk urut perut tu, mak duduk bercakap. Mak duduk kata esok keluar jadi anak saleh. Dia dengar. Maknanya apa? Quran kata, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan kepada kamu pendengaran. Allah sebut pendengaran dulu daripada hak lain tu, bukan saja sebut. Memang pun pendengaran Allah bagi dulu. Dia kata. Wal absar, baru dia mai penglihatan. Penglihatan ni dia mai bila? Apabila budak ni beranak keluar mai atas dunia, dia keluar mai mata katup. Tak dapat tengok apa lagi, mata katup. Untuk beberapa hari yang terdekat, dia buka. Dia dapat penglihatan. Walaupun penglihatan yang dia dapat mula-mula tu, penglihatan yang kabur. Tapi dia dah dapat penglihatan. Dan benda mula sekali dia tengok dan dia rindu dan dia sayang adalah wajah mak dia. Dia connect balik dengan hak dia duduk dengar dalam perut. Suara mak dia, bila dia keluar, mata dia connect dengan rupa mak dia. Itu sebab mak ni mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah dalam Islam. Itu sebab bila satu budak bila satu orang pitanya Nabi, ya Rasulullah, aku nak kena buat baik dekat siapa? Nabi dah kata, ummuk, ma'ang. Dia kata summa man, siapa lagi? Nabi kata ma'hang. Dia kata lepas itu siapa? Nabi kata ma'hang. Dia kata lepas itu siapa? Nabi kata bapaan. Pasal apa? Pasal dia nak cerita dekat kita keakraban. Akrabnya anak dengan mak ni. Bukan sahaja dia akrab kerana mak dia kandung dia, tapi dia akrab pasal dalam kandungan dia duduk dengar suara mak dia. Bila dia keluar, mak dia yang duduk dukung dia. Dia boleh communicate dengan mak dia. Dia boleh communicate dengan mak dia. Dia faham. Mak dia faham dia. Dia faham mak dia. Bila mak ambil dukung aja, sengap, teriak. Pasal apa tuan-tuan? Allah buat macam ni. Dan Allah buat dan Allah sebut dalam Quran, Allah mengikut susunan itu.
Dia start dengan wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan. Sains buat kajian, bila mata dia buka, dia kabur pelan-pelan baru dia boleh nampak jelas, sampai satu tahap lebih kurang 25 cm baru dia boleh nampak, jauh lagi tak nampak. Tu dia duk develop penglihatan. Umur makin meningkat, usia makin bertambah, mata makin terang. Sampai satu tahap, dia jadi satu orang yang mata dia boleh tengok macam-macam. Allah bagi benda-benda macam ni, bukan saja Allah bagi, Allah habaq dalam Quran pun, dia mengikut urutan itu. Urutan yang dia sebut dalam Quran. Bukan sahaja dalam surah An-Nahli. Tentu buka dalam surah Al-Mulk. Kan kita duk baca Al-Mulk sebelum tidur. Nabi kata sebelum tidur, baca Al-Mulk, As-Sajdah dengan Al-Mulk sebelum tidur. Nabi tidak akan tidur melainkan setelah dia baca surah ini. Walaupun sebahagian ulama hadis mendhaifkan hadis itu, tetapi dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Mulk Tuhan kata, awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbitna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tuhan cerita dalam surah Al-Mulk tentang burung yang Allah bagi jadi ni, sama macam surah An-Nahli sebut juga pun sama. Allah sebut benda-benda ni sebagai nak bukti tanda-tanda kekuasaan dia. Dan Allah ulang lagi dalam surah An-Nahli ni, alam yarau ila tayri musakharatin fi jawi sama' ma yumsikuhunna illallah. Tidakkah kamu wahai kafir Mekah tengok kepada burung yang hampa duk pandang hina? Burung ni kita pandang hina. Pasal kita pandang hina tu, kita duk terbih dia masa kecil-kecil dulu. Pasal kita pandang hina kat dia, terbih. Bukan ada tujuan nak sembelih makan apa pun, saja nak buat kianat Pasal apa? Pasal hinanya burung pada mata kita. Maka kita jadikan dia sebagai sasaran kepada jahat nafsu kita. Bawa terlebih boleh day ni, boleh tengkok, boleh apa, nampak burung dia cari batu, pop kena jatuh, tepuk tangan, tinggal gitu ya. Pasal apa tu yang pergi buat macam tu? Pasal Allah sebut dalam Quran, manusia ni dia tengok burung ni musakharat, dia melihat burung ini dengan pandangan hina. Burung yang hampa duk pandang hina tu, Tuhan kata, hampa tak fikir ke yang dia boleh duk terbang, tak jatuh tu? Pasal apa tak jatuh? Tuhan kata, pasal aku tak nak dia jatuh, maka dia tak jatuh. Burung yang sekecil itu pun boleh terbang ataupun boleh jatuh atas kehendak Allah. Demikian hal dengan kapal terbang, dengan helikopter, dengan segala bagai benda ni. Dia nak terbang selamat dengan dia nak crash, jatuh atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, sebelum satu-satu kapal terbang ni, berapa ramai engineer pergi cek? Bukan seorang. Chief engineer akan sign last kali, tapi engineer yang pergi cek ni berapa ramai? Hak cek bahagian minyak-minyak saja, hak cek bahagian kompresor aircon, yang semua benda ni, tiap-tiap part, tiap-tiap komponen itu ada engineer dia. Semua mai bagi report dekat chief engineer, semua kata okey. Chief engineer pergi lagi double check semua okey, dia sign, kata okey, boleh terbang. Terbang, failure. Enjin sebelah terbakar. Dah nak turun dah, tayar tak boleh buka keluar. Macam-macam boleh jadi. Sedangkan benda tu dah dicek. Pasal apa jadi? Pasal benda ni tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana burung yang halus itu, dia boleh terbang ke tak boleh terbang atas izin Allah. Demikianlah dengan benda-benda yang manusia cipta. Boleh terbang tak boleh terbang adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Bahwasanya pada yang demikian itu ada beberapa alamat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga atas qudrat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang beriman dengan Allah, yang menjadikan burung itu boleh terbang dan menjadikan lapangan untuk burung itu terbang, dan juga yang memegang burung itu supaya tidak jatuh ke atas bumi. Itu semua kerja Allah Subhanahu wa ta'ala.
Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Ini Allah duk cerita segala tanda kekuasaan dia yang dia bagi kat kita. Tu kita kata cerita pasal apa? Pasal burung, pasal kapal terbang, pasal helikopter. Kalau Allah izin tak jadi apa, kalau Allah nak dia jatuh, tu siapa buat apa dia akan jatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak benda yang Allah buat dalam dunia ni yang manusia tengok tapi tak ambil yang iktibar. Ni handphone ni, smartphone yang kita duk kata ni semua ni. Tuan-tuan, otak manusia yang cipta buat benda ni, otak manusia tu siapa buat? Allah buat. Tu sebab orang belajar tasawuf, dia kata apabila kita tengok makhluk, kita kena ingat Khaliq. Bila kita tengok benda yang kena cipta, kita kena ingat kuasa yang mencipta. Kita tengok ni, kita tahu otak Jepun dahsyat sungguh. Tapi otak Jepun tu siapa buat? Tuan-tuan, ni siapa pernah sangka ni benda macam ni? Siapa pernah sangka? Wire tak ada, apa pun tak ada. Boleh bercakap daripada Simpang 4 Matang Buluh, cakap dengan anak duk buat medik di Ukraine. Ni kita duk ada di Simpang 4 Matang Buluh, boleh bercakap dengan anak yang duk buat medik di Ukraine. Bukan sahaja boleh bercakap, boleh tengok gambar pula lah ni. Bukan sahaja boleh bercakap, boleh tengok gambar, free pula. Dengan wifi yang duk ada lah ni, pasang seketul dalam rumah, bubuh satu modem, wifi duk jalan dalam rumah, anak duk di Ukraine ni boleh duk angkat tengok lagu tu, dia boleh gelak, dia kata ayah awak tak pakai baju, boleh nampak sampai macam tu. Ukraine bercakap dengan kita di Matang Buluh ni, dia boleh tahu kita tak pakai baju. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, punya pelik, klik satu gambar, la ni juga send. Ada di Mesir nu boleh tengok dah. Macam mana gambar tu dia ambil, macam tu dia terima di sana, tak lari. Kalau ketayak tak basuh nak main kunin, hak pi sana pun lagu nak kunin juga. Dia tengok, dia kata apa ayah, dia kata ketayak tu suruh mak basuh. Anak duk mengaji di Mesir tu boleh nampak warna ketayak ayah dia. Ya Allah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu memory card selit masuk dalam ni, 1000 keping gambar boleh ada dalam dia. Satu memory card, ratusan gambar video boleh duk simpan dalam dia, sekeping kad. Hebatnya manusia yang mencipta kad tu, hebat lagi Allah yang mencipta otak manusia yang mencipta kad tu. Dia last sekali dia pi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu apps, satu application. Saya tak tahu dalam Samsung sebab saya mazhab Apple. Ni pun mazhab juga, mazhab Samsung dengan mazhab Apple. Saya mazhab Apple. Dalam Apple phone ni, dalam iPhone ada satu apps, satu application, nama dia Translate. Mungkin dalam Samsung nama apa tak tahu. Nama Translate, tuan-tuan. Kita duk ingat kot application tu just untuk nak translate perkataan. Kita ingat macam tu je, very basic penggunaan. Tuan-tuan dengar malam ni kuliah Rifqo, bagi spelling li ra fa qaf. Tuan-tuan pun buka smartphone, satu macam ya, type ra fa qaf, beruk dia keluar mai di situ. Rifqo tolerant dia tulis. Takat tu ya tak ada masalah, banyak apps ada. Dalam Translate ni tuan-tuan, free pula tu, download free. Masya Allah, kawan yang buat ni berapa banyak pahala sedekah jariah yang dia dapat. Ada satu kertas tulis bahasa Arab, ambil phone tu, buka apps yang kata nama Translate tu, pi buat macam ambil gambar dekat tulisan Arab tu, snap ya, snap. Dia scan tulisan tu, dia bagi makna dalam bahasa Melayu. Apa jenis otak manusia ni yang pi buat benda ni? Lebih hebat lagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta otak kawan yang buat tu.
payah dah. Tak payah tuan-tuan buka, piduk type ataupun dia ada juga kemudahan handwriting. Rifqu. Tuan-tuan tak mau bagi keluar keyboard, tak mau nak tekan ra, fa, qaf, tak mau. Tuan-tuan pakai jari ya, ra, fa, qaf. Buat dengan jari aja. Tekan tu, zup, dia keluar makna. Yang tu pun tak mau. Pakai snap gambarnya, habis punya penyegan ni. Pakai letak tu snap ya. Klik perkataan tu. Rafa qaf, klik, tekan dia keluar mai. Ya Allah, wa akbar tuan-tuan. Yang kita nak kena ingat apa? Manusia yang buat tu hebat. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menganugerahkan otak hebat kepada manusia tu. Tuhan ini maha hebat. Kalau kita tak abang macam ni, orang tak nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan masuk highway, pakai kad touch and go. Touch, dia keluar balance berapa. Tak pernah silap. Kotlah kita tinggal RM5, dia nak keluar RM55 ke bedak. RM25 situ lah. Ada duk bohong. Dia tahu. Tuan-tuan pergi keluar di hutan haji no, Kedah no, keluar minus berapa ringgit. Dia tolak siap lah. Tak cukup, palang tak buka. Hang tunggu tu. Siapa yang reka ni? Networking ni siapa reka? Daripada Bukit Kayu Hitam pi sampai Tambak Johor ni, sistem ni, networking ni siapa reka? Manusia mana yang hebat sangat ni boleh reka benda ni? Hang mai hujan, hang mai guruh, hang mai kilat, RM5 tu lah dah. Siapa reka benda ni? Manusia yang reka ni cukup hebat. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mereka manusia hebat ini, Allah jauh lebih hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah Allah Subhanahu wa taala nak cerita kekuasaan dia, power yang ada dekat dia, sehingga kan manusia kalau faham benda ni, tak ada ruang kepada manusia untuk nak challenge Allah Subhanahu wa taala. Quran yang ada 30 juzuk, 6,000 ayat lebih yang dalam Quran itu, kalau manusia dia faham benda ni, dia tak berani nak komplain satu pun ayat Allah yang ada dalam Quran. Pasal apa? Pasal dia tahu Allah Subhanahu wa taala Tuhan maha hebat.